mengapa anak ini daripada awal tahun sampai akhir tahun sedih mementing. Ustazah pernah buat program dengan anak-anak sekolah rendah. Senang nak tahu emosi anak-anak sekolah rendah? Bagi kertas. Saya kata, baik anak-anak semua tulis atas kertas ini. Tak payah tulis nama. Saya pun tak nak tahu siapa yang punya jawapan. Tapi cuma perlu tulis perkataan yang selalu anak-anak dengar bila mak abah marah. Tulis. Kalau kena ke anak kita berapa tu? Kalau orang lain buatnya anak kita tulis, takut juga ustazah. Apa dah anak ustazah akan tulis? Macam-macam jawapan tu. Ada satu jawapan tu dia kata, saya pun keliru ustazah. Abah kalau marah asyik cakap kepada bapa, sebut kepada sendiri. Patut sebut kepala anak. Marah dia kepada dia, kepada bapa, kepada bapa, kepada bapa. Kita pun boleh bayang macam mana kehidupan dan keadaan anak-anak yang selalu dimarahi dalam keadaan dimarahi dengan kata-kata yang tidak manis, kata-kata yang kesan. Ada seorang isteri kepada pensyarah ustazah masa di Jordan, namanya Syekh Dr. Tawalbeh. Isteri dia kita panggil Ummu Muhammad. Anak dia laki-laki semua. Tak tahulah kalau sekarang ada anak perempuan, tapi masa ustazah dulu anak dia laki-laki semua. Masya Allah tuan-puan, anak laki-laki tuan-puan, yelah lasak pun ada jugalah, aktif lah, hyper lah, ya Allah. Tapi tuan-puan, ustazah belajar dua perkara daripada dia. Banyak lagi yang lain, tapi dua perkara ni lekat dalam kepala ustazah. Pertama, ustazah perhatikan dia juga marah. Ustazah kalau dengar mak-mak ataupun guru-guru yang cakap jangan marah pada anak, langsung jangan marah walau sekalipun, ustazah jadi risau tuan-puan. Macam mana membesarkan anak tanpa marah walau sedikit pun? Rasa nak belajar sangat. Ni kena berguru ni. Kalau patut kena bagi puluk kuning, ustazah bagi dia puluk kuning. Macam mana cara nak besarkan anak tanpa marah? Kalau suruh ustazah, tak boleh. Sebab pada ustazah, marah ini juga satu keperiwan. Malah itu juga daripada sikap seorang manusia yang ada nafsu, kan? Nak marah juga. Isteri Dr. Ahmad Tawalbeh tadi marah. Bila marah, suara tinggi ke suara perlahan? Muslimat cuba jawab. Muslimat kalau marah suara lembut ke suara tinggi? Lembut ustazah. Masya Allah. Baiknya orang Masjid Al-Mawaddah. Patutlah nama masjidnya Al-Mawaddah. Itu tabik spring ustazah. Suara tinggi bila marah. Tetapi tuan-puan, sahabat tadi, isteri kepada guru tadi, bila dia marah suara dia agak tinggi, tetapi ayat yang keluar daripada perkataannya adalah berupa doa. Masya Allah. Ayatnya baik. Emosinya ada. Emosi apa? Emosi nak marah. Tak mungkin tuan-puan orang yang nak marah kita suruh cakap lembut. Nak marah tapi marahnya Umi dengan anak. Itu tak marah kalau cakap macam tu. Tadi sahabat tadi suaranya tinggi, tapi apa yang dia cakap? Aslahakallah ya walad. Nampak suara dia tinggi? Nampak suara dia tegas? Tapi dia cakap ayat yang baik tuan-tuan. Apa dia sebut? Aslahakallah ya walad. Semoga Allah memperbaiki dirimu wahai anak lelaki. Elok ayat ni. Dia marah-marah, aslahakallah ya walad. Aslahakallah ya walad. Muslimin muslimat kena hafal Arab sebab cakap Melayu terlampau panjang. Anak melompat naik atas cushion orang. Semoga Allah memperbaiki dirimu wahai anak kesayanganku. Anak dah jatuh dah. Itu perbezaan bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Ada banyak keadaan bahasa Arab ini lebih jami' mani', lebih kompres. Pendek tapi maksudnya dalam. Aslahakallah ya walad, agar Allah memperbaikimu wahai anak kesayangan. Masya Allah, saya belajar dari tadi.
Ada emosi dalam rumah tangga, tapi emosi dikawal. Jangan emosi dalam rumah tangga kita, emosi kemarahan. Anak kita sedang belajar, tuan-tuan. Anak kita akan berdepan dengan kehidupan. Anak kita akan dicabar emosi mereka. Mereka nak belajar bagaimana untuk menguruskan emosi. Yang kadang-kadang silibus ini tidaklah ada satu silibus khusus di sekolah-sekolah. Betul atau tidak? Kat mana mereka nak belajar ilmu kehidupan ini daripada mak ayah? Sebab itu saya jumpa tuan-puan, ramai anak-anak yang kata, saya mendapat inspirasi daripada ibu saya. Ibu saya selalu sabar dalam rumah tangga. Walaupun ayah saya komplain, air ni tak manis lah, terlebih manis lah, mi goreng rasa mi hospital lah, macam-macam ayah saya komplain. Tapi saya tengok mak saya senyum menerima komplain tu. Dia ambil mi goreng tu, dia masak balik semula, tambah ayam, tambah udang, dia bagi tanpa memberikan kata-kata yang tidak baik. Saya belajar inspirasi daripada ibu saya. Tengok anak-anak belajar. Tadi Syekh Ibnu Dr. Tawal isterinya, saya kata dua perkara kan. Yang pertama, bila bercakap walaupun emosinya marah, tapi doa. Yang kedua, dia ada hantar anak dia belajar jauh. Ustazah tanyakan kepada beliau, tak risau ke, tak rindu ke anak tu masih lagi masih awal remaja, dah hantar jauh ke negara lain untuk belajar. Tak rindu ke pada anak tu? Dia kata apa? Ya Nur. Dia panggil Ustazah Nur. Ya Nur, ibu mana yang tak rindukan anak? Ibu mana yang nak tengok anak dia jauh daripada mata dia? Kalau tanya pada setiap ibu dan ayah, mereka nak tengok setiap saat anak mereka membesar di hadapan mata mereka. Sampai ada kan tuan-puan, mak-mak ayah yang cakap, kalau boleh tak nak bagi besar anak. Sebab apa? Sebab seronok main dengan anak-anak kecil. Yang seronok lah, yang tak seronok pun ada juga kan. Kalau boleh tak nak bagi besar cucu nenek ni, tapi membesar. Kata isteri Syekh Dr. Tawal Beh, mana tak rindu, mana tak sayang, mana tak risau. Tapi Nur, aku kalau berdoa Nur, aku akan berdoa sampai lumat. Tikrar doa, dia kata. Aku akan ulang sampai aku rasa lega. Saya kata doa apa yang kakak amalkan selalu? Doa biasa yang semua orang selalu doa, Nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku tidak baca sekali, aku tidak baca dua kali, bahkan aku ulang sampai lupa, sampai lega rinduku, sampai lega kebimbanganku, sampai aku rasa penat. Cukup untuk hari ini ya Allah, esok masih ada nyawa, akan aku sambung balik doa ini, Rabbana hab lana min azwajina, hingga ke akhir doa. Doa ini digezetkan Allah dalam Al-Quran. Itu dua perkara yang saya belajar. Berdoanya seorang ibu dan ayah mesti sampai ini. Bukan doa sikit-sikit, tapi doa sungguh-sungguh. Doa dengan air liur lain kesan dengan doa dengan air mata. Doa dengan lidah lain kesan, tak sama kesan dengan doa daripada lubuk hati yang paling dalam. Itu Ustazah belajar daripada beliau, isteri kepada Profesor Dr. Ahmad Tawal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita bentuk anak-anak kita. Jaga apa? Jaga emosi dalam rumah tangga kita. Tolong warnakan rumah tangga kita dengan emosi kegembiraan. Kadang-kadang tuan-puan, kita mak ayah ada rasa nak tegur anak, kan? Tapi kita tengok tak sesuai timing, tak sesuai masa. Anak kita sedang penat, anak kita mungkin sedang seronok, anak kita mungkin sedang gembira. Tiba-tiba kita matikan kegembiraan dia dengan kemarahan kita. Lihat emosi dalam rumah tangga.
Ini yang Ustazah bentangkan ini adalah beberapa kajian jurnal dalam Economic and Social Research Council Festival of Social Science.